Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa pradedikasi bagi tahun 2021. Saya Cikgu Rachel, merupakan guru kelas pradedikasi bagi tahun 2021. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit taklimat mengenai prasekolah 2021 kepada semua ibu bapa dan juga murid-murid pradedikasi yang dikasihi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada murid-murid pradedikasi tahun 2021. Taklimat ini dijalankan dalam bentuk video ataupun secara dalam talian kerana keadaan COVID yang semakin meningkat di negara kita. Jadi, saya akan menyampaikan taklimat prasekolah ini dalam bentuk video. Perkara utama yang akan saya bincangkan bersama ibu bapa pradedikasi adalah pengurusan takwim dan aktiviti dan juga co-curricular. Bagi pengurusan prasekolah ataupun pengoperasian prasekolah, penasihat dia adalah Puan Jamilah iaitu Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meluru Central. Pengerusinya adalah Encik Francis Rahman merupakan PKM bagi Sekolah Kebangsaan Meluru Central. Seterusnya naib pengerusi adalah Encik Petrus selaku PK1, Encik Francis Awas selaku penolong kanan co-curriculum. Untuk pengetahuan ibu bapa pradedikasi, kita ada 3 buah kelas prasekolah iaitu pra-kreatif, pra-inovasi dan juga pra-dedikasi. Bagi pra-kreatif diketuai oleh Cikgu Zuraida, bagi pra-inovasi diketuai oleh Cikgu Unyang, bagi pra-dedikasi diketuai oleh Cikgu Rachel. Okey, bagi peraturan prasekolah, ibu bapa perlu mengambil maklum kerana peraturan prasekolah ini sangat penting bagi murid-murid pradedikasi. Yang pertama, waktu persekolahan adalah sesi petang iaitu dari pukul 1:30 petang hingga pukul 5:30 petang. Hal ini demikian kerana Sekolah Kebangsaan Meluru Central masih beroperasi di SMK Bakong. Bagi murid yang menaiki van, ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru. Jika murid menghadapi masalah van iaitu kerosakan ataupun tidak dapat hadir ke sekolah, ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru kelas iaitu saya sendiri. Okey, bagi kehadiran pula, kehadiran murid adalah direkod pada setiap hari. Jadi ibu bapa perlu wajib memaklumkan ketidakhadiran murid kepada guru kelas. Yang seterusnya iaitu makanan disediakan oleh pihak sekolah, tidak dibenarkan membawa bekal makanan dari rumah kerana pihak sekolah yang sediakan makanan tersebut. Seterusnya, makanan yang disediakan adalah berpandukan kepada garis panduan makanan prasekolah KPM. Jadi, ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru kelas jika anak-anak anda mempunyai alergi kepada makanan, supaya guru kelas dapat memaklumkan kepada PPM untuk mengasingkan makanan murid yang mempunyai alergi. Yang keempat iaitu peralatan yang perlu dibawa ke sekolah. Okey, ini adalah makluman kepada ibu bapa. Air minuman perlu dibawa ke sekolah iaitu air masak sahaja. Bagi air manis seperti air oren ataupun air sirap tidak dibenarkan sama sekali. Yang seterusnya, alat tulis. Ibu bapa boleh bekalkan kepada murid bekas pensel, pemadam, pembaris, pensel warna dan sebagainya. Okey, ini adalah sekiranya persekolahan nanti dilakukan secara bersemuka. Buat masa sekarang PDPR, peraturan ini tidak digunakan dahulu. Nanti semasa bersemuka nanti barulah peraturan ini digunakan pakai bagi murid-murid prasekolah. Okey, yang seterusnya yang kelima itu pakaian. T-shirt putih berkola sama ada lengan pendek ataupun panjang, seluar panjang biru gelap ataupun hitam.
Kasut pula, kasut hitam dan juga stokin hitam atau kasut putih dan stokin putih. Okey. Nanti jangan pula kasut hitam murid pakai stokin putih. Ingat kasut hitam, stokin hitam atau kasut putih dan stokin putih. Bagi murid yang bertudung, tudung sarung putih sahaja dibenarkan. Bagi murid yang tidak menggunakan tudung, mereka perlu menjaga kegemasan rambut sama seperti murid pelajar aliran perdana ataupun murid tahun 1 sehingga tahun 6. Yang seterusnya iaitu barangan peribadi murid. Jika ada barangan peribadi murid, sebarang peralatan peribadi murid perlu dilabel ataupun ditulis nama. Khususnya bagi murid yang baru masuk, mereka perlu melabel nama bagi peralatan tulis murid ataupun baju spare murid kena masuk dalam plastik dan labelkan. Mask murid ataupun pelitup muka, pelitup hidung juga perlu dilabel dalam plastik dan dibawa ke sekolah. Okey, ini adalah contoh pakaian bagi murid prasekolah. Okey, baju putih berkolar dan juga seluar hitam ataupun biru gelap. Okey, ini adalah takwim sekolah ataupun takwim persekolahan bagi tahun 2021. Kita ada 42 minggu sesi persekolahan termasuk PDPR yang akan bermula pada 20 hari bulan 1. Okey, pelaksanaan adalah secara bersemuka dan juga pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Pelaksanaan secara bersemuka tertakluk kepada keadaan semasa iaitu tunggu sehingga pengumuman KPM bilakah sekolah akan dibuka. Okey, bagi program ataupun aktiviti prasekolah, kita akan mengadakan program transisi iaitu program orientasi selama 2 minggu iaitu pengenalan kepada murid asas huruf iaitu ABC, asas nombor 1, 2, 3, asas menulis iaitu menyurih garisan supaya murid boleh memegang pensel dengan baik dan boleh menulis perkataan atau bentuk yang dikehendaki dengan baik. Jadi semasa program transisi ini, ibu bapa perlu mengambil peranan yang penting supaya murid boleh pegang pensel dan mengenal asas ABC dan 1, 2, 3 supaya nanti bila sekolah buka, murid sudah menguasai asas yang penting supaya mereka tidak ketinggalan dengan murid yang lain. Okey, cikgu juga akan mengadakan program 3M iaitu mengira, membaca dan juga menulis. Program ini sangat penting kerana ini merupakan asas yang perlu ada pada murid prasekolah sebelum mereka masuk ke tahun 1 nanti. Okey, yang seterusnya iaitu program fokus. Program fokus ini cikgu akan sediakan pada penggal kedua iaitu berfokuskan kepada murid yang belum menguasai walaupun sudah beberapa bulan berlakunya pembelajaran iaitu bagi murid yang lemah ataupun belum menguasai kemahiran 3M itu tadi. Okey, yang seterusnya cikgu akan mengadakan bijak pra iaitu meningkatkan lagi penguasaan murid dalam program 3M tersebut. Okey, jika murid ini sudah berjaya menguasai membaca, jadi cikgu akan memberi lagi latihan yang boleh membuatkan murid itu semakin menguasai kaedah bacaan iaitu dari perkataan suku kata KV-KV pergi suku kata KVK dan seterusnya bacaan ayat mudah. Okey, yang seterusnya itu pembelajaran berasaskan projek seperti buat mini projek di dalam kelas, sama ada buat eksperimen ataupun tanaman tumbuhan. Yang seterusnya iaitu sambutan hari lahir dan juga jamuan akhir tahun. Ini adalah pada penggal kedua nanti sekiranya tidak ada PKP ataupun sekiranya keadaan semasa ataupun COVID-19 sudah menurun, jadi dapatlah kita membuat sambutan hari lahir jamuan akhir tahun pada tahun ini. Okey, seterusnya bagi aktiviti kokurikulum, maafkan saya, ataupun program kokurikulum, aktiviti yang akan diadakan jika
keadaan semasa ataupun jika kes COVID-19 ini menurun, kita dapat mengadakan sukan sekolah, bulan merdeka, lawatan sambil belajar, gotong royong bersama ibu bapa dan juga majlis gradasi prasekolah. Okey, bagi prasekolah, kami menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan untuk mengajar murid sepanjang tahun ataupun kita kenali sebagai KSPK. Okey, kurikulum standard prasekolah ini dilakukan untuk murid berumur 4 sehingga 6 tahun. Okey, peruntukan waktu yang diberi oleh KPM adalah 4 jam sehari dan 6 tunjang yang difokuskan ataupun 6 tunjang yang diambil kira adalah komunikasi, sains dan teknologi, maafkan saya, perkembangan fizikal dan estetika, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri. Okey, 6 tunjang ini guru akan memberi penekanan kepada murid di dalam kelas supaya mereka dapat perkembangan yang holistik. Okey, bahasa pengantar yang akan digunakan adalah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, bagi pentafsiran murid ataupun penilaian murid, guru akan menilai berdasarkan kriteria dan perkembangan murid dan juga secara pemerhatian dan penilaian hasil kerja. Okey, bagi murid-murid prasekolah, ujian ataupun peperiksaan tidak dilaksanakan seperti pelajar lain. Jadi guru akan melaksanakan penilaian ataupun pentafsiran sama ada berdasarkan hasil kerja mereka dan juga pemerhatian sepanjang tahun. Okey, bagi PDPR pembelajaran di rumah yang kita akan laksanakan bermula dari 20 hari bulan 1 2021. Okey, kita akan melaksanakan PDPR ini selama sejam sahaja seperti yang diperuntukkan oleh KPM, iaitu dari pukul 9 sehingga 10 pagi. Jadi murid perlu melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa tersebut. Okey, kita akan mengadakan PDPR ini secara luar talian ataupun offline dengan guru memberi tugasan ataupun lembaran kerja di security. Nanti ibu bapa boleh ambil di security dan mengembalikan setelah siap. Okey, bahan yang disediakan oleh guru adalah bahan ringkas yang mudah diperolehi dan juga semua tugasan akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp. Jadi ibu bapa perlu mengambil perhatian dan boleh memberi maklum balas di dalam grup WhatsApp apabila tugasan diberikan oleh guru. Dalam PDPR ini, jadual dia adalah bermula daripada Isnin sehingga Jumaat, kecuali apabila ada public holiday ataupun cuti umum, PDPR tidak dijalankan. Okey, ini adalah jadual PDPR bagi murid prasekolah dedikasi Isnin hingga Jumaat. Isnin kita akan membuat subjek bahasa Melayu, Selasa bahasa Inggeris, Rabu matematik awal, Khamis sains awal, Jumaat perkembangan fizikal dan estetika. Untuk 2 minggu yang pertama ini kita akan menjalankan program orientasi ataupun program transisi. Jadi jadual ini akan digunakan selepas program orientasi. Semoga ibu bapa dapat memberikan kerjasama yang baik, kerana tanpa kerjasama ibu bapa tidak dapatlah kita melaksanakan PDPR ini dengan lancar. Jadi ibu bapa mohon memberi kerjasama supaya murid-murid dapat memperoleh pengetahuan yang maksimum semasa PDPR berlangsung. Okey, fokus bagi program transisi ataupun minggu orientasi adalah kemahiran motor halus, kemahiran pratulis, kemahiran prabaca, mengelah huruf dan abjad dan juga asas nombor seperti yang saya telah cakap tadi. Okey, peranan ibu bapa terutamanya semasa PDPR ataupun semasa sekolah buka juga nanti ataupun pembelajaran secara bersemuka, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting. Bukan sahaja bergantung kepada guru semata-mata, tapi ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan
perkembangan murid sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Okey, ibu bapa perlu ambil maklum pasal perkembangan murid, pasal tugasan murid, sedia bahan seperti yang diberi tugasan, bimbing murid, berinteraksi dengan murid dan beri maklum balas kepada murid apabila murid memerlukan tunjuk ajar daripada ibu bapa. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maafkan saya jika ada kekurangan sepanjang taklimat ini dijalankan. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas kerjasama anda. Sebelum mengakhiri taklimat saya pada hari ini, saya ingin memetik sedikit pepatah ataupun sedikit perkataan daripada Carol B. Hillman, iaitu one of the most important things we adults can do for young children is to model the kind of person we would like them to be. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.